Hey yo guys, so hari tu kita orang pernah tengok satu cerita ni kan, Indonesian punya cerita. Tajuk dia Mata Batin, ataupun kalau nak check dekat Netflix, ada dekat Netflix, The Third Eye. So The Third Eye ni Netflix dekat Netflix. So The Third Eye ni kau dah tengok ke Nah, kan? aku tengok sekali. So kalau refer kepada cerita tu, dia cakap dia buka hijab dia mata hijab dia buka untuk melihat sesuatu yang kita tak pernah nampak. So apa pendapat kau tentang cerita tu? Okay. Kalau aku pula kan, apa first thing yang aku tengok dalam cerita tu, ada seorang dia ada dua. Maksudnya satu dengan dua. Satu ni dia mau tu kepada aku refer kepada adik dia lah. Adik dia ni dapat anugerah semula jadi. Maksudnya daripada kecil lagi adik dia dah boleh tengok benda-benda yang kita tak boleh tengok dalam dunia ni. Maksudnya mata dia dah terbuka secara semula jadi. Yang mana kalau adik dia cerita ke orang lain pun orang lain tak akan percaya. Betul. Tapi disebabkan benda-benda tu lah adik dia diganggu sebab first kan masa budak-budak kan dia macam tak boleh dapat terima kenyataan kan yang dia dapat tengok. Jadi dia takut lah. So apa yang aku tengok situ ialah hijab ni ada something semula jadi dan ada yang dibuka. So kalau yang dibuka pula aku tengok kebanyakannya untuk menyelesaikan sesuatu lah dalam cerita tu lah. Dalam cerita tu dia nak menyelesaikan masalah adik dia. Yang di mana dia tak percaya tentang adik dia boleh tengok something yang macam kita cakap lah, benda-benda yang gaib ni. So dia buka untuk bantu adik dia ni hadapi ketakutan. So itu yang antara yang aku dapat tengok dalam cerita tu. Dia nak buka juga dia punya mata batin, untuk dia alami sendiri apa yang adik dia alami ya. Betul Tu. Ya kak je. So kalau dekat last yang part 1 punya cerita tu, yang dekat last tu kan dekat hospital dia ada bagi tahu kan, dia cakap akak dia mata batin dia dah terbuka tapi separuh. Okey, maksudnya dalam tak sedar sebenarnya dah terbuka sikit lah kan. Maksudnya dah nampak benda tu. Sebab tu akak dia macam nampak benda tu, tapi dia macam dia nampak sama-sama macam tu. Kadang dia boleh rasa. Sebab mata batin ni kalau orang Melayu cakap hijab lah. Hijab terbuka. Kalau macam hijab ni dia merangkumi macam merangkumi kita punya otak, sel untuk deria. Kira macam kadang-kadang kita ada rasa something kira macam dia punya sting tu naik dia bulu roma naik. Lepas tu sometimes dengar suara tak pun nampak macam bayang-bayang. Betul. Tu mata batin. So aku tengok mata batin ni, ada orang tanya aku benda tu apa ni, anugerah ke ataupun sebaliknya kan. Bagi aku kan, aku ada terdengar satu seorang ni dekat dia apa dia panggil, dia YouTuber juga dekat ML Studio, nama dia Jombe ni cakap mata batin ni dia bukan dapat sebabkan dia nak. Dia dapat mata batin ni disebabkan dia dah bersedia. Sebab benda tu datang dengan kalau dah bersedia baru kita boleh dapat benda tu. Sebabnya benda tu kan melibatkan ni kan, kadang orang terlampau takut, kadang-kadang terlampau ni. Sebab mata ni dia akan buka semua dan dia akan nampak semua yang kita tak dapat tengok. Ya betul. Lepas tu satu lagi, kalau mata batin ni ataupun hijab lah kan. Hijab ni actually dia macam ni semua orang ada hijab. Yang bezakannya adalah macam terbuka dengan tak tertutup. Setengah orang dia terbuka time dia kecil lagi. So kalau macam budak-budak kecil kan, memang dia selalu nampak benda tu. Sebab dia orang punya hijab dia memang dah terbuka daripada kecil. Lepas tu dia kalau tak silap dalam umur lebih lingkungan 7 tahun macam tu, dia akan tertutup sendiri. Betul. Kalau dia just ignore benda tu, so dia akan tertutup sendiri. Sebab aku tengok kan, sikit aku masuk sikit sebab aku tengok dari segi orang-orang cakap benda tu bertahap tau. Contoh tahap pertama dia just boleh tengok macam angin saja. Pum, dia pergi. Ya betul. Ada macam tahap kedua nanti dia nampak sikit. Tahap ketiga nanti dia dapat sikit, lepas tu dia nampak sepenuhnya. Mungkinlah dalam bentuk orang kata benda tu pun just image yang kita anggap je, bukan image yang betul kan, tapi dia nampak sepenuhnya. Betul ke kau ni? Ya, kalau dia macam
kalau macam kau orang main game lah, dia ada rank dia. So kalau rank ni dia terbuka, so kalau kau dapat something kan, dia lebih kurang macam tu. Kalau macam mata batin ni, dia more tu first, macam tahap pertama dia akan memang rasa je. Tu pun jarang-jarang. Kadang-kadang memang tak ada rasa. Kalau tak ada rasa tu memang dia punya mata memang tak langsung tak terbuka. So lepas tu kalau macam kau rasa ada rasa ataupun lepas tu macam tiba-tiba kau ada dengar, ada bau, yang tu kau punya level dah macam dah naik sikit. Betul. So dia macam mata batin kau dah terbuka luas sikit. Okay, aku setuju sebabnya satu yang aku setuju satu statement kau cakap tadi. Kau cakap semua antara kita ni ada benda tu. Maksudnya dari hijab tu hampir tu cuma buka tutup kan. Sebab something aku tengok member aku yang tak boleh buka tapi kadang-kadang dia boleh rasa. Contohlah aku ada satu malam kan, member aku cakap, "Weh, kau nampak benda bergerak tak?" Masalahnya aku tak nampak. Dia orang je nampak. So maksudnya dia mungkin dalam fasa yang orang kata just rasa tapi dia ada dia tu. Dia tu ada. Sebab kalau mata batin ni biasa kebanyakan yang gunakan mata batin biasa untuk perubatan kan. Kebanyakan untuk perubatan lah. Tapi kalau ni biasa mata batin ni macam anugerah lah. Satu anugerah yang Allah kasih kita. Tapi macam dia nak suruh kita buat something. Okay. So macam dia nak suruh kita tolong orang ke, gunakan kelebihan tu. Gunakan kelebihan tu untuk sebaik mungkin. Betul. Cuma aku setuju satu yang aku cakap kelebihan tu, tapi disebabkan kelebihan ni juga kan akan pasti ada benda-benda jahat. Contohnya bila dia nampak something bagi aku dalam cerita tu pun ada dalam cerita yang aku cakap dia mata tiga kan. Ada yang guna mata batin ni dia tu untuk tutup kejahatan dia menggunakan benda tu. Maksudnya dia boleh berkomunikasi dengan benda tu kan. Dia boleh tengok benda tu kan. Dia gunakan benda tu untuk tutup dia punya kejahatan. So benda tu atas individu kan. Maksudnya yang tu atas dia kena bersedia. Bila dia terima je mata hijab tu, maksudnya dia kena terima lah segala baik buruk. Maksudnya jangan terberdaya dengan kan. Kan ada yang dia bagi nasihat kan. Bila kita dah terima benda ni, maksudnya kita kena ready lah dengan hasutan ke apa. Jangan terpedaya sangat. Jangan terpedaya dengan hasutan dia orang lah. Sebab dia benda, kalau macam benda-benda halus ni, dia lagi kita takut, lagi dia dekat. Betul. So kalau macam kita rasa tiba-tiba kita rasa macam takut sangat bila nampak dia kan, kita rasa takut sangat, selagi kita rasa takut, selagi tu dia datang kacau. So untuk mengatasinya kita kena tak boleh berani sangat, tak boleh takut sangat. Maksudnya dalam situasi yang sedang-sedang saja. Maksudnya kita kena lagi bijak daripada dia lah. Kalau dia nak buat jahat kita, maksudnya kita kena bijak daripada dia. Sebab dia pun makhluk ni kan. Kita lagi ni daripada dia sebenarnya. So apa lagi yang macam kau sendiri, aku pernah dengar cerita daripada kau lah. Maksudnya kau pun ada sedikit lah, aku kata kau pernah mengalami situasi yang macam kau terkejut tak tiba dapat something yang first dulu aku dapat ni kan. Yang first dulu kita share je lah, bukan kata share ke apa lah. Yang first aku dapat benda ni, memang aku dapat rasa je. Dia bila rasa, bila kau lalu je bulu roma naik. Bila kau pergi mana-mana, tiba rasa macam ada benda tu kan. Orang lain tak ada rasa apa, tiba-tiba aku bulu roma naik. Kira macam dia first satu tahap dia dah terbuka sikit. Dia setiap makin lama dia kalau kita gunakan makin lama dia akan makin terbuka. Lepas tu satu lagi, kalau mata batin ni kan, dia tak boleh ditutup. Okey, faham. Bila terbuka dia tak boleh bila dah terbuka dia tak boleh nak tutup. So kalau macam yang bomoh buka, dia orang macam dulu dia boleh tutup tau. Sebab dia bukan sepenuhnya kalau macam setengah orang, dia bila dah terbuka, bila kita nak tutup benda tu, dia akan lagi kuat, efek lagi dia kuat. So aku ada member seorang tu, dia dulu memang dia macam aku lah, dia memang rasa. Lepas tu makin lama dia makin nampak sikit, bayang apa semua kan.
lama kelamaan dia pergi perubatan Islam apa semua, nak cuba tutup benda tu lah. Kira cuma tak nak tengok benda. Yalah, tak nak kan. terima lagi lah kan. Sebab dia memang tak sedia kan. Makin dia berubat, makin terang dia punya mata, nampak. Oh, okey faham. Kira Makin lagi ni lah. makin dia berubat, makin kuat penglihatan dia kepada benda tu. Sebab dia kira macam dia anugerah yang Allah kasih kat kita. So kita buat something untuk tolong orang. Yeah. That's why dia kira macam makin lama makin terbuka. So sampai sekarang dia cakap dia memang fed up lah pergi jumpa perubatan ke apa semua, memang tak boleh nak tutup. So dia pernah pergi, kalau tak silap aku, dia pernah mention Darusshifa. Darusshifa terima sikit kan. Dia cakap pergi sana pun memang tak boleh nak tutup. Sebab dia cakap kalau dia cuba tutup dia benda tu lagi kuat. So dia akan nampak benda tu memang betul-betul terang macam tu. So sekarang memang dia just ignore je. Kalau nampak apa, just ignore je. Aku ada sikit soalan tau. Masa bercerita tadi kan, aku jadi bermain fikiran lah. Kau cakap tadi kan, ada benda yang tak ready. Macam situasi kau kan, kalau benda tu tak ready, adakah dia makin kacang kau? Maksudnya kau kan terima tu tiba-tiba kan. Dia kacang kau tak supaya kau takut? Maksudnya kau jadi nak tutup benda tu sebabkan dia kacau. Macam mana kau handle benda situasi macam tu? Kalau yang first dulu aku dapat, kau tanya pendapat orang ke? First aku dapat dulu, memang aku tanya pendapat ayah aku sendirilah. Yang sebab aku tanya dia kenapa dia jadi macam ni apa semua kan. Kalau macam kita bila nampak je dia, kita rasa takut, kedatang. Dia akan lagi. Jadi ayah aku cakap macam ni, dia cakap kau kuatkan iman kat dalam ni. Kalau kau kuat dalam ni, dia pun tak berani dengan kita. So kalau kita punya iman lagi kuat, dia memang tak boleh nak rapat dengan kita. So dia tak boleh jadi pendamping. Sebab setengah benda-benda macam tu, sebenarnya sebab dia tak bertuan, dia nak cari pendamping dia. So cari kita yang boleh tengok. So kalau dia jumpa yang kita macam yang kita boleh tengok dia tahu kita boleh nampak dia, so selalu dia akan datang. Dia mula ni yang panggil manipulasi lah. Ya, betul. Dia guna kelebihan kau, macam dia tahu lah, aku boleh jaga kau, aku boleh ni, aku boleh tu kan. Sebab dulu pernah ada something lah bad happen. Kira macam benda tu datang kat aku, dia tawarkan diri dia sebagai pendamping aku. Cakap aku tak nak. Kalau kau nak buat apa-apa kau, tapi aku tak nak jadi pendamping kau. Ujian untuk kau tu. Tapi yang tu lepas tu hari-hari dia datang. Dia macam setiap masa kadang orang tengok aku macam asal dia nak cakap sendiri. Tak betul. Tiba-tiba tengah malam kan, tengah malam dia tidur, dia tengok aku tercongak atas katil, tengok dia cakap sorang-sorang semua. Sebab benda kira macam benda tu datang dia nak mendampingi kita. Dia nak take advance. Dia nak ambil kira macam kesempatan lah. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Lebih kurang macam maksudnya kau tengah takut masa tu kan. Betul. Betul, bapak aku cakap just kuatkan dalaman. Kau kuatkan dalaman, insya-Allah kau punya luaran akan kuat. Betul, faham. So kalau macam mata batin ni, kalau kau kuatkan iman kau kat dalam, dia benda tu dia walaupun kita nampak dia, kita buat tak tahu je. Just macam biasa je kan. Just buat tak tahu. Sebab kalau dia perasan kita nampak dia akan follow kita. Sebab aku pernah lalui situasi tu tau. First tu aku dengan member dekat ada satu tempat lah dekat Kelantan. And tu member aku tu dia bangang sikit lah. Sebab dia memang selalu usik-usik orang apa semua kan. Lepas tu ada satu malam tu dia ajak, dia kata jom lah kita pergi area kubur.
Oh dia dia main cakap, lah. dia kan nak main lah. Nak pergi cari hantu dia cakap. Lepas tu lalu kawasan tu, memang kawasan tu memang sunyi gila. Masa tu dia tahu tak kau boleh tengok benda tu? Ke kau memang diam je? Yang first tu aku memang diam lah. Okey, sambung. Lepas tu sebab dia pun dia dapat rasa tau. Dia kira macam dia bila ada something ke, rasa macam ada something dekat dia punya bulu roma naik. Lepas tu first tu aku dah diam lah. Dia kata tak apa lah, aku follow je lah, aku duduk belakang. Follow masuk je separuh jalan tu. Aku ada nampak satu macam lembaga hitam ada dekat wakaf kat kubur. Tengah menunggu kat situ. Aku perasan bila aku tengok lama-lama benda tu pandang kat aku, dia follow terus. Uish. Tak boleh bayangkan aku. Lepas tu member dia cakap dia cakap, ada benda ikut ke? Dia tanya aku, ada benda ikut ke? Oh, dia boleh rasa juga. Sebab dia rasa ni bulu roma dia naik start daripada lepas aku tengok tu. Bulu roma dia naik tak berhenti. Sampailah kita orang keluar daripada kawasan. Maksudnya dia ikut tu, maksudnya melalui macam gerak angin lah, macam tu lah. Gerak angin. Kira macam dia menompang lah. Macam setengah orang kan dia macam atas kereta jadi berat. Ada rasa benda-benda macam tu tak masa kau lalu je? Kalau time tu memang berat. Oh ya. Sebab kereta tu kalau ikutkan kita tekan minyak asal, kau boleh pergi 160. Standard lah. Standard 160. Tapi tekan meter naik 160, kau macam bawa 40 je. Berat benda tu. Kalau kita cerita kat orang kata lah kau sembang kan. Tapi kalau hadapi lah macam tu lah situasi dia. Sebab dia benda ni memang aku dah lalui sendiri. Dah alami sendiri pengalaman macam tu. So dia cakap kalau nak cari hantu tu, aku syorkan jangan cari jangan cari masalah lah. Jangan cari masalah. Sebab kalau kau cari masalah tu akan bertimbul-timbul. Yang tu aku punya suggestion nasihat. Lagi satu, ada setengah orang tu dia saja-saja dia macam belagak nak buka, cakap aku tak cakap kan. Kadang-kadang benda ni kalau lagi makin kita belagak, makin dia cari kita kan. So betul. Kalau benda tu tak ready, jangan saja-saja buka, cari bomo untuk buka ke semua. Memang cari pasal lah bagi akulah, itu pendapat akulah. Sebab benda tu itulah, kita nak gunakan saja-saja untuk buat benda yang tak berfaedah, tak payahlah aku rasa kan. Betul. Sebab kalau macam hijab ni kan, kalau yang dah terbuka sepenuhnya, memang kau memang tak boleh nak tutup. Kecuali kalau macam yang guna bomo terbuka sikit kan, dia macam fasa pertama kan, dia terbuka sikit, time tu kau boleh still boleh tutup. Kira macam aku lupa ayat, ada satu ayat Al-Quran dia untuk tutup hijab kau. Tapi benda kalau nak tutup pun kau tak boleh keluar daripada rumah time maghrib. Sebab time maghrib tu time maghrib tu dia ada macam benda-benda tu tengah keluar berkeliaran. Gangguan lah. Gangguan. Sebab bila kau nampak balik kalau macam kau nampak benda tu, bila kau nampak benda tu, mata kau tak akan tertutup. Dia macam makin kuat. Yang tu salah satu dia punya apa kata, cabaran lah. Cabaran nak tutup mata tu. So dah balik tu, so kita boleh akhiri. So kalau kata mata batin tu, kalau siapa-siapa nak cuba buka, aku suggest better jangan buka lah. Sebab kalau korang dalaman korang pun tak sedia, apatah lagi korang punya luaran. Betul. Kalau dalaman luaran kau tak sedia, confirm kau hari-hari akan dalam ketakutan. Betul. Better jangan buka. Sebab kita sembang sedap lah kan. Bila aku nak jumpa ni, aku berani kan. Cakap sembang ataupun cuba tanya diri dulu kan, kenapa aku nak buka. Kalau aku buka sekejap, aku nak tunjuk aku ada kelebihan ni, better tak payah kan. Macam kau sendiri pun kau tak nak cerita kan, kita yang paksa kau cerita tadi. So benda-benda tu bukan orang kata untuk dipamerkan lah kan. Ya betul. So kita cerita ni sebab kita dia pengalaman daripada dia. So kita suruh dia buka. Ada
aku cerita pun berdasar daripada pengalaman aku sendirilah. Betul. Sebab pengalaman bila mata tu bila benda tu diterbuka dengan sendiri, Allah anugerahkan kat aku benda tu. So kira macam